Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Berjumpa lagi dengan Ustazah Adawiyah. Bagi mata pelajaran sains hari ini, kita akan masuk kepada topik yang baru berkaitan kemahiran saintifik. Mari kita lihat sama-sama topik apa yang kita akan pelajari hari ini. Topik yang kita akan pelajari hari ini tentang kemahiran proses sains, iaitu berkomunikasi. Kita perlu berkomunikasi tentang apa? Apa yang kita nak bercakap? Apa yang kita nak berbual? Okey, berkomunikasi ialah mencatat dan membaca maklumat adalah antara bentuk kemahiran komunikasi. Kita boleh melakukan kemahiran berkomunikasi ni dengan cara yang berbeza. Okey, kita juga boleh berkomunikasi dengan menggunakan gambar, boleh juga menggunakan carta, boleh juga menggunakan graf, dan kita juga boleh komunikasi menggunakan model. Ini adalah cara ataupun bahan-bahan yang boleh kita gunakan untuk berkomunikasi. Okey, sebagai contoh, Ustazah ambil dalam bentuk graf. Kita nak berkomunikasi menggunakan graf. Okey, ini adalah maklumat yang ada di dalam jadual. Sebelum kita nak berkomunikasi tentang graf, kita perlu tahu dulu apa dia maklumat yang berada dalam graf tu. Okey. Jadual berikut menunjukkan bilangan guli bagi setiap murid. Ini adalah jadual bilangan guli bagi setiap murid. Okey, ini murid. Ada 4 orang murid dan ini adalah bilangan bagi setiap murid. Okey. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita perlu buat dalam bentuk graf. Okey, ini adalah kita dah tukar dah tadi daripada bentuk jadual ke dalam bentuk graf. Kita nak cerita apa dia yang ada dalam graf di depan. Okey, bilangan guli bagi setiap murid. Kita boleh cerita, okey, berapa orang murid? Okey, 4 orang. Ada Rahmat, Ahmeng, Arif, Raju. Okey, ada 4 orang murid. Jadi, kita nak kira bilangan guli. Okay. Rahmat ada 12 biji guli. Yang kedua, Ahmeng ada berapa biji guli? Okey, Rahmin ada 3. Ahmeng ada 3 biji guli. Kita tengok pula Arif. Arif ada berapa? Okey, kita tengok. Okey, Arif ada 8 biji guli. Dan yang terakhir, Raju. Raju kita tengok ada berapa biji guli? Raju ada 15. Jadi kita tahu 15 sebab dia duduk antara 14 dan 16 di tengah-tengah. Okay, jadi 15 biji guli. Jadi kita boleh komunikasi menggunakan graf. Kita boleh berkomunikasi apa yang ada dalam graf. Okay, itu adalah contoh. Seterusnya, kita akan belajar tentang kemahiran manipulatif. Apa itu kemahiran manipulatif? Okay, mari kita lihat sama-sama. Kemahiran manipulatif adalah kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul ketika menjalankan penyiasatan sains. Bila kita ada di makmal sains, kita perlu tahu cara bagaimana kita nak menggunakan bahan-bahan dan peralatan yang terdapat di dalam makmal sains. Okey. Jadi mari kita lihat apa dia cara-cara yang perlu kita lakukan bila kita berada di dalam makmal sains. Okey,
Kemahiran manipulatif ada 5. Yang pertama, menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Kita perlu menggunakan dan mengendalikan peralatan yang terdapat dalam makmal sains dengan betul dan cermat. Okey, yang kedua, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Spesimen ni bahan apa yang kita ingin uji kaji? Contoh bunga. Jadi bila kita ada bahan, kita ada cara-caranya. Cara-cara macam mana kita nak buat spesimen dengan cara yang betul. Jadi kamu kena kendalikan spesimen yang kamu ingin uji kaji dengan cara yang betul dan cermat. Okey, yang ketiga, melakar spesimen peralatan dan bahan sains dengan betul. Maksud melakar, maksudnya ialah kita lukis spesimen yang ingin kita lakukan. Okey, yang keempat, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Bila kita dah gunakan peralatan sains, kita perlu bersihkannya. Okey, dan yang terakhir, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Okey, ini adalah yang terakhir. Ini adalah cara-cara yang perlu kamu lakukan bila kamu berada di makmal sains. Boleh? Okey, untuk itu sahaja pelajaran kita hari ini. Jadi, sebelum kita menamatkan kelas kita, Ustazah nak minta kamu buka buku latihan maths di muka surat 4, 5 dan 6. Kamu boleh buat dalam muka surat 4, 5 dan 6 sahaja. Okey, untuk itu sahaja pelajaran kita hari ini. Jumpa lagi di kelas yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum murid-murid.